Apa khabar adik-adik? Saya Kak Malia, sekali lagi bersama adik-adik dalam rancangan Pendidikan Moral. Pada hari ini, Kak Malia akan memberikan penerangan kepada adik-adik mengenai apakah itu berhemah tinggi. Bagaimana kita perlu bersikap, berbudi pekerti mulia, halus budi bahasa dan bersopan santun selalu. Perkara ini harus ada pada setiap orang dalam masyarakat kita. Nilai-nilai ini harus ada pada diri adik-adik juga tau. Amat penting untuk kita menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap dengan sesiapa pun. Tidak kira sama ada dengan ibu bapa ke, rakan-rakan, guru-guru, pemimpin ataupun sesiapa sahaja. Dari itu, sama-sama kita saksikan paparan yang pertama pada minggu ini. Berhemah tinggi yang telah dipecahkan kepada 3 nilai kecil, iaitu kesopanan, mengakui kesalahan diri dan juga beramah mesra. Belajar rajin-rajin ya. Jangan nakal-nakal di sekolah. Dengar apa yang cikgu ajar tu. Yelah Bu, dia tak nakal. Lalu dengar cakap. Kalau adik tak tahulah. Mana ada? Abang ni memang lah. Tengok cakap dengan abang pun mungkin Bu. Habis abang tu yang mengada-ngada kata orang macam-macam. Sudahlah tu. Adik-beradik mana boleh bergaduh. Patutnya sayang menyayang, tolong menolong. Ni pagi-pagi lagi dah nak bergaduh. Abang tu yang selalu buat adik. Tak adalah Bu. Dia yang selalu bully abang. Sudahlah tu, cepat. Nanti terlambat pula ke sekolah. Jalan baik-baik ya. Okey. Tengok Bu. Apa ni Arif? Padan ke? Macam gula sakit, terkejut. Hari ni memanglah nak cek pasal dengan abang. Kan Mak dah cakap, adik-adik kan sayang menyayang. Ya ke? Tak dengar pun. Sudahlah. Gula sakit. Gula sakit. Tengok tu adik-adik. Begitu rupanya sikap Arif. Dia masih meneruskan sikapnya yang tidak bersopan itu. Apakah wajar tindakan Arif terhadap abangnya? Patutkah seorang adik bertindak demikian terhadap abangnya? Kasihan abangnya Azrin kan? Amat penting sebenarnya untuk kita menghormati orang-orang di sekeliling kita. Jika kita tahu menghormati dan bersopan selalu, kita pasti akan disayangi dan disenangi oleh semua orang. Bagaimana agaknya dengan Arif ini? Adakah dia akan terus bersikap demikian? Dan apakah tindakan yang akan diambil oleh Azrin terhadap adiknya itu? Mari sama-sama kita saksikan. Kenapa Azrin, Arif? Awak lambat lah. Sempat gorila sakit terkedut dalam botol. Gorila? Gorila sakit mana dia? Dia lah gorila. Arif jangan nak kuraja dengan abang. Kenapa? Mentang-mentang lah dia abang. Semua tak boleh. Arif, tak elak awak bercakap begitu dengan abang awak. Sepatutnya awak mesti bersopan dengan orang yang lebih tua dan jangan sesekali mengejek orang tua. Betul apa? Sudah kan? Gati dia lah. Memang susah nak nasihatkan budak si Arif ni. Azrin, ada awak terjatuh ni. Mari kita tolong dia. Agaknya dia tercedera. Pedulikan dia. Memang patut dia jatuh. Balasan dari Tuhan. Betul tu. Maka betul. Biar dirasakan. Bangun Arif. Awak cedera tak? Bang, kaki Arif sakit.
Dia nak pula menjadi anak gula sakit. Rasakan. Arif, lebih baik awak minta maaf dengan abang awak. Awak dah sakitkan hatinya dengan bercakap secara yang tidak sopan. Abang, saya minta maaf sebab sakitkan hati abang tadi. Arif dah menyesal sekarang. Maafkan Arif, bang. Itulah Arif, kita tidak boleh bercakap sesuka hati dengan orang lain. Cakap biar bersopan selalu dan jangan sakitkan hati orang. Belikan dia lah. Jom kita sekolah, nanti lambat kena tengok sama. Jom lah. Sikap ini adalah satu sikap yang tidak baik. Inilah yang dinamakan menghasut. Vice telah menghasut Azrin agar tidak mempedulikan adiknya sendiri. Sikap ini adalah salah. Jadi, Kak Malia harap agar adik-adik tidak mencontohi sikap yang kurang baik ini. Contohilah sikap Sulan. Dia merupakan seorang yang berhemah tinggi. Apabila melihat sikap tidak sopan Arif, dia dengan segera menasihati Arif agar tidak bersikap demikian. Begitu juga apabila kawannya Arif berada di dalam kesusahan, dia dengan segera cuba untuk membantunya. Berbalik kepada cerita kita tadi, apakah yang akan terjadi kepada Arif seterusnya? Cuba adik-adik teka, apakah jawapannya? A. Azrin memaafkan adiknya itu. Atau B. Azrin dan Vice segera ke sekolah agar tidak terlambat. Ataupun C. Azrin tidak mempedulikan adiknya itu. Nampaknya cerita kita semakin menarik, bukan? Kalau adik-adik nak tahu apakah jawapannya, kita saksikan cerita ini seterusnya. Azrin, sampai hati awak. Badan ke? Saya menyesal. Saya betul-betul minta maaf, bang. Lain kali saya tak buat lagi. Janji. Janji. Begitulah adik-adik. Nampaknya Azrin telah membuat keputusan yang betul dan bijak. Dalam kehidupan seharian, kita haruslah saling bermaafan antara satu sama lain. Barulah kita dapat hidup dalam keadaan yang tenang dan harmoni. Adik-beradik perlu sayang menyayangi, hormat menghormati dan amalkan sikap bersopan sepanjang masa. Sifat-sifat ini harus adik-adik amalkan dalam kehidupan seharian. Baiklah adik-adik, objektif daripada sketsa itu tadi adalah untuk menjadikan adik-adik seorang yang berhemah tinggi. Kita perlu mengakui kesalahan diri dan cuba untuk memperbaikinya. Kita juga perlu sentiasa bersopan santun dan beramah mesra selalu. Baiklah, apa kata kita saksikan kisah yang seterusnya, iaitu mengakui kesalahan diri. Mari sama-sama kita saksikan. Macam tu Ramesh, awak dah menyebabkan air tumpah atas Doreen punya baju tau. Baik awak minta maaf. Minta maaf? Apa yang saya ada buat ni? Ish adik-adik, itu adalah sikap yang tidak baik. Kita perlu sedia mengakui kesilapan dan kelemahan diri serta sedia untuk menerima nasihat. Nampaknya Ramesh dengan sengaja telah mempersenda-sendakan Doreen. Dia telah bergurau dengan cara yang tidak sepatutnya terhadap kawannya itu. Kasihan Doreen kan, habis basah bajunya. Adik-adik jangan sesekali berbuat begitu. Dan Ramesh sepatutnya meminta maaf kepada Doreen. Tetapi, adakah Ramesh akan berbuat demikian? Mari sama-sama kita saksikan. Hei, kamu ada apa dah saya buat? Tak ada. Habis dah. Kita pergi main. Cikgu datang. Bangun semua. Selamat sejahtera, cikgu.
buatkan kerja rumah yang telah cikgu suruh buat semalam. Cikgu nak tengok siapa yang tak buat. Okey. Okey, bagus. Weh, aku tak buat kerja rumah aku lah. Kenapa kau tak buat? Bagus sangka. Macam mana ni? Aku main komputer game lah. Okey, dah siap. Ramesh, mana kerja sekolah awak? Saya tertinggal di rumah saya, cikgu. Salim, betul ke Ramesh tertinggal bukunya? Ya. Jangan tanya dia, cikgu. Saya betul-betul dah tinggal dekat rumah. Okey, bawa kemari beg kamu biar cikgu periksa. Ramesh? Ini kan buku matematik. Ini apa? Kamu nak berbohong pada cikgu ya? Kamu tak buat. Tengok, kamu tak buat pun. Sekali lagi Ramesh berbohong dan tidak mengakui kesalahan diri. Sungguh tidak patut Ramesh bersikap begini. Berani pula dia berbohong kepada gurunya. Agaknya adik-adik di luar sana pernah ke bersikap seperti Ramesh? Mereka-reka alasan tertinggal buku latihan. Walhal sebenarnya adik-adik tidak menyiapkan kerja sekolah kerana leka bermain permainan video. Sungguh tidak patut sikap ini. Sekarang kita lihat sampai bilakah Ramesh akan bersikap tidak mengakui kesalahan diri dan sampai bilakah kesalahan-kesalahan Ramesh akan terbongkar. Mari sama-sama kita saksikan. Cikgu, Ya saya. tadi Ramesh telah mengotorkan baju Dorin dan dia berbohong kata dia tak buat. Dorin, betul ke Ramesh telah motongkan baju awak? Dia buat, cikgu. Cikgu, dia tipu. Saya tak buat. Tengok tu adik-adik. Nampaknya Ramesh masih lagi belum insaf dan berani berbohong. Amat tidak wajar sekali sikap ini. Apakah tindakan yang akan diambil oleh cikgunya? Cuba adik-adik pilih jawapan ini. A. Cikgu mempercayai cerita Ramesh. Atau B. Cikgu meneruskan pembelajaran kerana tidak mahu membuang masa. Ataupun C. Cikgu mencari bukti dan membetulkan kesilapan Ramesh. Kak Mala tahu apakah jawapan yang ada dalam fikiran adik-adik. Apapun, kita saksikan cerita ini seterusnya. Dorin, mari ke sini. Biar cikgu periksa pakaian awak. Ramesh, tengok ni ada bukti menunjukkan baju Dorin basah. Kamu masih lagi tidak mahu mengaku. Okey, duduk Dorin. Ramesh, hari ini kamu telah melakukan 3 kesalahan. Kamu buat apa? Pertama, kamu telah mengotorkan baju Dorin dan tak mahu mengaku kesalahan tersebut. Kedua, kamu tak buat kerja rumah dan berbohong pada cikgu mengatakan buku kamu tak bawa. Sedangkan adik. Sekarang, cikgu nak kamu minta maaf pada Dorin. Dorin? Minta maaf. Minta maaf, Dorin. Saya tak sengaja. Sayangnya bergurau-gurau salah aja. Tak apalah, Ramesh. Okey, bagus. Ramesh, walaupun awak telah menyesal, tapi cikgu mahu kamu siapkan kerja sekolah sebelum balik nanti mesti hantar pada cikgu. Faham atau tidak? Okey, bagus. Okey, kelas, sekarang kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, topik kita ialah operasi apa? Campur. Campur semalam kita dah buat. Sekarang kita masuk ke Begitulah adik-adik. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ramesh akhirnya telah tertangkap. Segala rahsianya telah terbongkar. Ramesh tidak mempunyai alasan lagi untuk direka. Dia terpaksa akur dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Akhirnya Ramesh mengakui kesalahan dirinya dan cuba untuk memperbaikinya. Dia juga telah meminta maaf kepada Dorin. Itulah yang terbaik. Kak Mala harap adik-adik juga begitu. Sekiranya adik-adik telah berbuat salah, tidak kiralah sama ada dengan adik-beradik ke, ibu bapa atau sesiapa sahaja, adik-adik perlu mengakui kesalahan diri dan segera meminta maaf. Barulah adik-adik dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Seperti kisah Ramesh yang kita baru tonton sebentar tadi.
Dan sekarang, apa kata kita saksikan nilai moral yang seterusnya, iaitu ramah mesra. Mari sama-sama kita saksikan. Ibu, buat apa tu? Boleh saya tolong? Terima kasih rajinnya anak ibu. Kalau macam tu, tolong siramkan pokok di sebelah sana tu ya. Baiklah, Bu. Bu, pokok ni macam nak mati, Bu. Dah tiba masanya untuk dibubuh baja. Syasha ada nampak baja yang ibu beli dulu? Dah habis dah, Bu. Kalau macam tu, kalau kita pergi kedai nanti, Syasha ingatkan ibu ya. Baiklah, Bu. Dahlah siram kat sini. Syasha tolong siram kat belah sana pula ya. Baiklah, Bu. Cantik kawasan perumahan ini. Yalah, rumah-rumahnya bersih. Pria tentu suka tempat ini nanti kan? Tak mungkin Priya tak nak pindah. Kan Priya tahu papa kita dah tukar tempat kerja. Jadi kita mesti ikut sama. Senanglah papa nak pegang alik. Tapi kenapa Papa terima tawaran bertukar tu? Takkan Priya tak nak pindah? Itu dah tugas papa. Kita terpaksalah terima. Tapi nanti saya tak dapat kawan dengan Marisa lagi. Kat sekolah lama kan banyak kawan. Pria tentu akan dapat kawan baru. Nisha, Ya, Bu? semalam ibu ada jumpa tuan rumah sebelah tu. Dia kata rumahnya dah ada penyewa. Nanti seronoklah Syasha dapat jiran baru. Seronok juga kan, Bu? Dapatlah Syasha kawan baru kalau mereka ada anak perempuan. Tapi ibu pun tak tahu bila dia orang akan masuk. Lagi cepat, lagi baik kan? Yelah, Bu. Syasha pun tak sabar. Abang, betul ke lorong ni? Tengok tu. Jalan Taman Melati 3. Kita dah sesat agaknya. Alah, apa nak risau? Nanti kalau kita nampak kotak-kotak kat luar tu, maknanya itulah rumah baru kita. Biarlah kita sesat. Tak jumpa rumah pun tak apa. Priya nak balik rumah lama. Priya, abang ada sesuatu untuk Priya nanti. Pasti Priya suka. Inilah rumah baru kita. Bu, pokok ni banyak rumput lah, Bu. Kalau macam tu, tolong cabutkan. Baiklah, Bu. Ada kereta tu. Mungkin jiran baru kita agaknya. Yelah, Bu. Saya nak tengok mereka ada anak yang sebaya dengan saya ke tak. Kalau macam tu, baik kita berkenalan dengan mereka ya. Baiklah, Bu. Apa khabar makcik? Baik. Ini anak saya Syasha. Syasha. Saya Karina. Kenalkan saya Rajan. Ni adik saya Raju. Salam Raju. Cik. Khabar baik. Khabar Syasha. Baik. Raju, panggil Priya keluar. Nampaknya adik-adik, Syasha ini pula seorang yang suka berkawan. Dia amat berharap agar mempunyai kawan sebaya sebagai jirannya. Tetapi, apakah yang akan berlaku? A. Pria gembira berkenalan dengan Syasha, atau B. Syasha malu untuk berkenalan dengan pria, ataupun C. Pria langsung tidak mempedulikan Syasha. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Kak Malas sendiri pun nak tahu.
Jadi, apa kata kita saksikan kemunculan jiran baru yang begitu dinantikan oleh Sasha dan ibunya. Mari sama-sama kita saksikan. Ya, keluarlah mari kita berkenalan dengan jiran baru anaknya sebayang awak tau. Priya, jangan kurang sopan sangat. Mari sini. Salam dengan jiran baru kita. Priya. Priya, mari masuk. Rajan, di mana mak dan bapa awak? Makcik tak nampak pun. Papa dengan Mama kejap lagi sampai. Diorang ikut dengan lori sekali. Mestilah banyak barang-barang tu ya. Banyak juga. Sasha tahun berapa sekarang? Tahun 3 abang. Sekolah kat mana? Sri Bintang Selatan. Baguslah tu. Priya pun akan tukar sekolah di sana nanti. Seronoknya. Boleh apa nak sangat-sangat? Priya, kan seronok tu. Ada kawan baru. Bolehlah Sasha pergi sekolah dengan Priya nanti ya. Nampaknya sakit hati Priya masih lagi menebal dan tidak dapat diredakan. Dalam semua orang bergembira berkenalan antara satu sama lain, dia masih lagi merajuk dan tidak ingin berkawan. Kasihan Sasha kan? Agaknya, apakah yang patut Sasha lakukan? A. Sasha mendiamkan diri sahaja. Atau B. Memujuk Priya agar berkawan dengannya. Ataupun C. Bertindak balas dengan cara yang sama. Sudah adakah jawapan di fikiran adik-adik? Nak tahu jawapan itu betul atau tidak? Mari sama-sama kita saksikan. Mari sayang, kita tolong mereka angkat kotak-kotak tu. Terima kasih, Makcik. Ada bekas ikan lah. Bang, ada ikan ke? Ada kat dalam tu. Tapi tengoklah Priya. Abang belikan untuk Priya tadi. Tengok sekarang. Macam tak seronok je. Macam ni lah. Sasha pergi ambil kat dalam. Tinggal kat kotak di situ. Ada kat belakang tu tadi. Tengok ya. Banyak barang yang nak dibawa lagi daripada sana. Banyak jugalah makcik. Sibuklah nanti kemas ya. Ya. Mak, ikan emas, Mak. Cantiknya. Sasha nak masukkan barangnya? Apalah, biar Priya masukkan. Boleh. Awak suka ikan ke? Suka? Itulah. Tadi abang nak bagi kat Priya tak nak. Kan nak ikan tu, kan? Suka tak? Suka. Atas sini masuk. Raju, mari tolong abang. Buka kotak. Di tempat lama awak, ramai kawan ke? Kawan baik saya nama Marisa. Sedih rasanya tak dapat main dengan dia lagi. Awak kan boleh telefon dia selalu. Betul, tapi dah tak sama. Tak apalah. Saya pun boleh jadi kawan awak juga. Nanti kita ke sekolah sama-sama. Awak suka main PlayStation? Suka. Okey, kalau macam tu, bila dah selesai mengemas, datanglah ke bilik saya. Kita lawan. Alright. Begitulah adik-adik, sikap hemah tinggi yang ada pada Sasha yang patut kita puji dan kita contohi. Dia mempunyai sikap yang cukup tenang, sabar, bersopan santun dan ramah mesra walaupun terhadap kenalan yang baru ditemuinya. Sekiranya adik-adik mempunyai sikap ramah mesra, pasti adik-adik akan mudah mendapat kawan dan mudah untuk didekati. Nasihat Kak Malia untuk adik-adik semua, sekiranya adik-adik ada melakukan kesalahan,
Jangan malu untuk mengakui kesilapan adik-adik dan segera minta maaf serta perbaikilah kelemahan yang ada. Adik-adik pula sentiasa bersopan, tidak kira dengan sesiapa pun dan walaupun di mana juga adik-adik berada. Bersikap sopan, beramah mesra dengan orang-orang di sekeliling dan mengakui kesalahan diri merupakan nilai moral yang boleh membentuk diri adik-adik menjadi seorang yang berhemah tinggi. Akhir kata, Kak Malia harapkan agar adik-adik dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dalam episod kali ini. Salam sayang dari Kak Malia, belajar rajin-rajin dan jumpa lagi.